Assalamualaikum. Hai. Untuk kali ni saya akan ajar macam mana nak convert daripada binary kepada hexadecimal dan juga hexadecimal ke binary. Okey. Untuk binary ke hexa dan hexa ke binary, dia ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama dia melibatkan proses yang agak panjang lah. Dan cara yang kedua lebih ringkas. Kalau cara yang pertama untuk tukarkan binary kepada hexadecimal, kita akan tukarkan daripada binary ke decimal dulu. Kemudian barulah kita akan tukarkan dia kepada hexadecimal. Sama juga macam hexadecimal ke binary. Kita akan tukarkan hexadecimal kepada decimal dulu. Lepas tu dah dapat nilai dalam decimal, baru kita akan tukarkan kepada binary. Jadi cara ni agak panjang lah sebab kita kena melibatkan dua proses. Tetapi untuk kali ni saya akan ajar cara yang paling ringkas untuk kita gunakan supaya awak tak tersilap pengiraan bila kita gunakan cara yang lebih panjang. Kita tengok cara yang pertama. Soalan pertama. Soalan pertama dia kata convert 10110011 base 2 to hexadecimal. Maksudnya dia nak tukarkan daripada binary pergi kepada hexadecimal. Ini cara yang paling ringkas. Kita tulis semula nilai yang diberi. So kita tulis balik 1011 00111. Kita tulis balik semula nilai yang ada tu dan kemudian kita akan bahagikan nombor yang kita ada kepada beberapa kumpulan. Dan setiap kumpulan akan ada 4 nombor. Macam ni. Kita tengok daripada kanan. Kita mulakan daripada kanan. Kita kira 4 nombor. So, nombor yang pertama ni akan jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan buat garisan. Macam tu. Maksudnya, ini adalah grup yang pertama. Kemudian, kita kira pula untuk grup yang seterusnya. Kita akan mulakan balik dengan 1, 2, 3, 4. So, ini adalah grup yang kedua. Dan ini adalah grup yang ketiga. Walaupun dekat grup ketiga ni, dia cuma ada 1 nombor sahaja, tak ada masalah. Ini kita dah ada 3 grup dah. Apa yang kita akan buat dalam ketiga-tiga grup ni? Kita akan buat benda ni. Kita akan tulis yang seterusnya kita akan buat macam ni. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Untuk grup yang pertama. Grup yang kedua pun kita akan ulang balik benda yang sama. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Untuk grup yang ketiga pun kita tulis 2 kuasa 0. Disebabkan dia cuma ada 1 nombor je, so dia akan jadi 2 kuasa 0 sajalah. Jadi, kalau nak bagi nampak cantik ni, saya tulis balik nombor ni lah, baru nampak cantik dia selari dengan yang 2 kuasa 0 kat bawah tu. So sini 0, 1, 1, 1. Betul kan? Betul. Apa yang kita akan buat seterusnya? So yang seterusnya, untuk 2 kuasa 0, dia adalah bersamaan nilai dengan 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. So, sini pun sama. 2 kuasa 0, 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 0, 1. Kemudian, seterusnya, kita nak buat apa? Kita akan jumlahkan nilai yang ada pada setiap kumpulan. Macam ni kita tengok. Dekat kumpulan yang pertama, kita ada 0, 1, 1, 1. Bila yang kosong ni, yang kosong ni bermaksud, kosong ni setara dengan 8 kan? Jadi, disebabkan dia kosong, kita tak akan gunakanlah 8 tu. Kita akan ambil yang mana yang bernilai 1 sahaja. So, yang bernilai 1 adalah 4, 2 dengan 1. 4, 2 dengan 1. Jadi, apa yang kita buat dengan 4, 2, 1 ni? Kita akan tambah. 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7. So 8 ni kita ignore sebab dia kosong. Kemudian kita tengok kumpulan yang kedua pula. Kumpulan yang kedua, dia ada 2 pula nilai kosong untuk nilai 1 dan juga untuk nilai 8. Jadi yang tinggal untuk 1 ni hanyalah 4 dengan 2. So 4 tambah 2 dapat 6. Untuk kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga 1 je. Jadi 1 jugalah.
Tak ada nilai lain dah. Okey. Jadi, apa yang kita kena buat lepas tu? Kita dah dapatkan nilai. So, daripada kiri, kita buat arrow. Pastikan awak buat arrow supaya awak tak silap. So, pada kiri, kita buat arrow pergi ke kanan. Kita salin balik nilai yang ada pada setiap kumpulan. Nilai terakhir yang ada pada setiap kumpulan. Jadi, kita punya jawapan akan jadi 1. 1 ni kumpulan yang ketiga. 6 kumpulan yang kedua. 7 kumpulan yang ketiga. Base 16. So, inilah kita punya jawapan untuk soalan ni. Okey, boleh faham? So, saya ulang balik apa yang kena buat tadi. First kali kita salin balik. Okey, ni step yang pertama. Okey, step A. Step A kita salin balik nilai yang kita ada. Kemudian kita pecahkan dia kepada kumpulan. Setiap kumpulan akan ada 4 nilai. Okey, 4 nilai. Kita mesti bermula daripada kanan. Tak boleh mula pada kiri. Kalau kita mula pada kiri, dia akan dapat jawapan yang berbeza. Okey, kemudian step yang kedua. Kita tulis 200, 201, 202, 203 untuk kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, mulakan balik 200 sampai 203. Dia akan bermula dengan 200, dia punya maksimum adalah 203 sahaja. Dia tak akan lebih daripada 203. Okey, kemudian step yang ketiga, kita tulis 1248. Step yang keempat, kita jumlahkan nilai dan dapat berapa nilai dia. Dan step yang terakhir, kita tulislah jawapan dia. So, ini yang awak kena jawab untuk soalan untuk tukarkan daripada binary kepada hexadecimal. Hopefully, boleh faham. Okay, nanti kalau tak faham, kita boleh explain, kita boleh discuss balik dalam kelas. Okay? So, kejap lagi saya akan tunjuk cara untuk tukarkan daripada hexa kepada binary. Untuk pastikan jawapan kita buat ni betul, saya akan gunakan jawapan 167 base 16 ni untuk saya tukarkan kembali kepada bentuk binary. Okey, kejap ya. Okey, kita tengok pula. Untuk tukarkan hexadecimal kepada binary. Kita ambil semula jawapan yang soalan tadi yang kita dapat 167 base 16. Okey, macam mana kita nak baca untuk 167 ni? Kita tak akan baca 167. Kita akan baca 167 base 16. Setiap kali tulis jawapan, pastikan awak tulis nilai base. Okey. So, kita akan convertkan kembali 167 ni base 16 kepada binary. Kita nak proof kan betul tak jawapan kita dapat 167 ni adalah setara dengan soalan di atas tadi ni, soalan number 1, 1011 00111. Okey, so kita akan check betul ke tak. So, apa yang kita buat? Sama juga, kita tulis semula nilai yang kita dapat. So, kali ni kita buat jarak sikit, buat jarak besar sikit. Okey, daripada hexa ke binary, sama juga, kita akan bahagi dia kepada kumpulan. Kita akan bahagikan dia kepada kumpulan. Disebabkan kat sini kita ada 167, bermaksud kita ada 3 kumpulan. 1 duduk dalam kumpulan dia sendiri, 6 duduk dalam kumpulan dia sendiri, 7 duduk dalam kumpulan dia sendiri. Apa-apa pun mesti bermula daripada kanan. Okey, ini akan jadi kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga. Okey, apa yang kita akan buat? Sama macam atas tadi, kita punya step yang pertama tu, step yang kedua, selepas kita salin balik dan bahagi kepada kumpulan, kita akan tulis 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, kemudian 2 kuasa 0 balik untuk kumpulan kedua, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, kumpulan yang ketiga, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, next step kita buat apa? Kita tulis balik 1248 kan? Jadi, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Dah macam dekat kaunter bank pula sebut nombor tu kan. Okey, apa nak buat lepas tu? Okey, kita akan buat this one. Kita akan buat, saya suka buat macam ni. Saya akan sediakan 4 ruangan kosong untuk setiap kumpulan. Macam ni. Okey, so sini pun ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Dia akan duduk di bawah 1248. Okey. So, apa kita akan buat? Okey, kita akan tengok nombor yang diberi. 167. Okey, 167. So, sekarang kita tengok nombor 7 dulu. Kumpulan pertama dulu. Okey, 7. Untuk dapatkan nilai 7, untuk dapatkan 7, kita tengok dekat 1248 ni. Yang mana satu yang kita kena tambahkan untuk dapat 7? Okey, untuk kita dapatkan 7, 8. 8 ni dah lebih daripada 7.
kita tak akan gunakan dia lah. Bila kita tak akan guna, kita akan letakkan kosong. Okay. Kemudian 4. 4 ni kita boleh gunakan untuk dapatkan 7. So, 4. Kita ada balance lagi 3. So, kita tambah lagi 2. 4 tambah 2 dapat 6. Tinggal lagi 1, 7. 0, 1, 1, 1. Jadi, kalau kita tengok kan, 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7 kan? So, sama nilai dengan dekat atas tu. So, inilah cara yang kita buat sebenarnya. Kemudian tengok kumpulan kedua. Kumpulan kedua dia nak nombor 6. Jadi, antara 1, 2, 4, 8, nombor mana yang kita perlu tambah untuk dapatkan 6? Okay, so for sure lah kita akan tambahkan 4 dan 2. 8 ni dah terlebih. Kosong ni pun dah kalau kita gunakan, dia akan jadi lebih pula. Jadi, okay, so jawapan dia 0110 untuk kumpulan kedua. Untuk kumpulan ketiga, dia nak 1 sahaja. So, antara 1, 2, 4, 8, yang mana kita akan gunakan? Kita akan gunakan 1 je. Yang lain ni, 2 tak guna, 4 tak guna, 8 tak guna. So, kita letakkan kosong. Jadi, next step, apa yang kita kena buat? From left to right juga. Okay, kita akan tulis balik jawapan kita. So, answer. Okay. Kita boleh tulis 0001. Ni untuk kumpulan pertama. 0110 untuk kumpulan kedua, 0111 untuk kumpulan ketiga, base 2. Ini adalah jawapan dia. Ataupun kita boleh ringkaskan dia disebabkan 3 nilai kosong di depan tu, yang di belah kiri tu tak ada membawa apa-apa erti, tak ada membawa apa-apa maksud. So, kita boleh ringkaskan. Kita tuliskan dia jadi 10110011 base 2. So, sama tak nilai dengan atas? Dengan soalan yang asal tadi, 1011. So, 1011. Betul. Okay. 1011 betul sini. Kemudian, nombor yang kumpulan yang seterusnya, 0011. 00111. Betul tak? Betul. 00111. Okay. Jadi, jawapan kita tepat. Maksudnya, kita punya jawapan untuk soalan kedua ni berjaya dibuktikan. Dia adalah setara dengan 167. Jadi nilai 101100111 base 2 adalah setara dengan 167 base 16. Okey, cuba dengar balik cara saya explain macam mana dan cuba jawab soalan tutorial. Boleh? Okay, so thank you semua orang. Assalamualaikum.